Okey, kita sambung lagi berkenaan tajuk konflik kesepaduan sosial di Malaysia. Okey, sebenarnya ada 5, kita dah bincang satu tadi. Yang pertama ialah tidak menghayati dan mengamalkan konsep rukun negara. Jadi di situ boleh menimbulkan masalah. Selain daripada itu, perbezaan ideologi politik juga seringkali menjadi punca kepada masalah kesepaduan sosial, menjadi konflik lah. Kadang-kadang politik A tak bersetuju dengan politik B, terbawa-bawa dalam kehidupan seharian mereka, jadi berlaku konflik. Dan dia sebenarnya merupakan suatu perkara yang agak serius kerana melibatkan ramai lah. Sebab apa, ideologi politik ini dipegang oleh ramai. Contohnya kita ada politik PAS, UMNO, kita ada MCA, DAP kan. Jadi semua ini kalau memperlihatkan perbezaan dan sekiranya tidak ditangani dengan baik, dia boleh mengakibatkan konflik yang mungkin berlaku dalam kalangan pengikut mereka. Kemudian yang ketiga ialah kurangnya interaksi antara kaum disebabkan oleh pemisahan yang berlaku dari segi tempat tinggal, sekolah dan pekerjaan. Pada awal tadi kita pun ada sebut tentang interaksi adalah suatu perkara yang penting untuk menjamin keharmonian. Jadi manakala di Malaysia ni kita ada beberapa keadaan, situasi yang menyebabkan kita ni terpisah. Contohnya di sekolah, tak semua orang akan tidak semua orang belajar di sekolah kebangsaan, ada sekolah vernacular, ada sekolah contohnya sekolah persendirian, sekolah Arab, sekolah tahfiz. Kita ada banyak model sekolah sebenarnya di Malaysia ni, dia tidak seragam. Jadi situ pun telah menyebabkan kefahaman yang berbeza, latar belakang pendidikan yang berbeza, juga menyumbang kepada konflik kesepaduan sosial di Malaysia. Selain pekerjaan, tempat tinggal, tinggal di kampung, tinggal di bandar, di taman, semua itu menampakkan jarak pemisahan yang boleh menyebabkan punca, boleh menyebabkan konflik kesepaduan di Malaysia. Kemudian yang keempat, tidak peka ataupun kurang berminat memahami budaya kaum-kaum yang lain, tidak ada unsur-unsur hormat, toleransi, memahami budaya orang lain. Kita melihat budaya satu kaum itu sebagai satu yang terpisah daripada kehidupan kita dalam bentuk masyarakat lah. Maknanya kita anggap budaya orang lain itu mungkin lekeh, kita pelecehkan budaya orang lain, kita pelecehkan, kita menganggap budaya orang lain itu tidak penting, menganggap budaya kaum lain itu tidak penting. Kemudian yang kelima, tidak mahu menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa utama ketika berkomunikasi, kerana ialah sama ada secara formal atau tidak formal ini, kerana kepelbagaian latar belakang tadi lah, latar belakang pendidikan, pekerjaan. Katalah syarikat A menggunakan bahasa tertentu dalam komunikasi dengan pekerja dia, di institusi A hanya menekankan bahasa-bahasa tertentu. Jadi mereka tidak seragam. Jadi bila ketidakseragaman ini boleh menyebabkan konflik. Sedangkan bahasa kebangsaan adalah bahasa yang patutnya dituturkan oleh semua pihak, semua individu, ketika berada di acara formal ataupun tidak formal, sebagai melambangkan kesatuan tu. Kesepaduan itu timbul. Dan yang keenam ialah proses sosialisasi yang dialami sejak kecil, sama ada dari ibu bapa, sekolah, rakan sebaya yang telah menanamkan nilai-nilai negatif dan prejudis terhadap kaum lain. Wasangka, prasangka, prejudis, kaum itu begini keadaannya,
kaum ini ada negatif dia, musuh kita dan sebagainya. Jadi proses doktrinasi ni telah berlaku sejak daripada kecil, sama ada mungkin ibu bapa terlibat ataupun pihak sekolah, mungkin rakan sebaya yang mungkin ada pengalaman yang tidak harmoni yang dikongsikan sejak daripada kecil anak-anak tadi menjadi remaja, dan ini juga merupakan satu masalah yang utama di kalangan rakyat Malaysia untuk mendapat keharmonian. Timbul ni rasa prejudis, rasa sakwa sangka. Kaum Cina ni apa contohnya suka menipu, Melayu ni malas, kan? Jadi dia menimbulkan prasangka dan sakwa sangka terhadap kaum-kaum lain. Jadi ini adalah tahap-tahap konflik yang mungkin boleh kita kongsikan bersama. Saudara boleh lihat slide ini yang mengambil kira pandangan Samsul Amri, bagaimana dia membahagikan tahap-tahap hubungan etnik dalam sejarah Malaysia kepada beberapa fasa ataupun beberapa tahap lah. Ada 4 tahap, boleh tengok di sini. Kemudian antara kaedah penyelesaian konflik ini yang boleh kita lihat apa yang diambil oleh kerajaan Malaysia dalam menangani isu-isu ini. Tadi kita dah bincang tentang BEB, kita ada wawasan 2020, kita ada wawasan kemakmuran bersama. Ini merupakan dasar prinsip langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan untuk melakukan untuk memainkan peranannya sebagai pemudah cara lah kepada konflik yang berlaku. Selain daripada itu ialah melalui contohnya bonding ataupun konsensus, kompromi, convergent, alliance. Ini merupakan salah satu cara yang boleh diambil untuk menyelesaikan konflik di negara kita. Okey, ini adalah bagaimana negara kita ini menyesuaikan keadaan. Kerana kita ni masyarakat majmuk, ada berbagai latar belakang budaya, bangsa dan juga agama. Jadi beberapa pendekatan sosiologi boleh diambil dalam mengurangkan jurang jurang perbezaan antara kaum ni tadi. Jadi kita lihat pertama ni disebut sebagai akomodasi. Akomodasi ialah satu proses yang memerlukan kerjasama dua atau lebih pihak yang mempunyai matlamat yang berbeza untuk membentuk satu matlamat yang dapat memuaskan hati kedua-dua pihak tersebut lah. Jadi akomodasi ni, okey, kita ada beberapa pihak. Kita ada contohnya lah Cina, India, Melayu. Kita ada 3 pihak. Jadi masing-masing saling memerlukan kerjasama. Jadi toleransi itu kita panggil, ataupun hubungan antara kaum itu kita panggil akomodasi. Ketiga-tiga pihak saling memerlukan antara satu sama lain untuk mencapai satu matlamat lah. Contohnya matlamat untuk memajukan negara, untuk pendidikan. Jadi kita duduk, sit together, dan kita bersetuju dengan perkara-perkara yang kita boleh bersetujui. Kita panggil itu akomodasi, ataupun dipanggil sini situasi menang-menang. Apabila pihak-pihak yang bertentangan pendapat atau matlamat memperoleh faedah daripada satu matlamat baru yang telah dibina secara bersama dan kolektif. Maknanya ada persetujuan bersama lah. Sebagai contohnya, bahasa Melayu tidak sebagai bahasa kebangsaan, namun bahasa-bahasa lain masih boleh digunakan pakai selagi ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlembagaan. Jadi maknanya walaupun kita ada berbagai kaum etnik, dan kita ada bahasa yang berbagai, tapi kita pilih bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang wajib ataupun dipelajari di peringkat sekolah supaya masing-masing boleh berinteraksi dengan bahasa yang sama. Namun demikian, bahasa-bahasa lain tidak dihalang selagi mana dia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlembagaan. Maknanya boleh cakap Cina, boleh cakap Tamil, kan? Tetapi untuk matlamat kesepaduan, keharmonian, bahasa Melayu digunakan pakai dalam acara formal dan acara tidak formal lah. Tapi kita tidak menghalang bahasa-bahasa lain untuk dituturkan oleh pihak penuturnya, oleh bangsa-bangsa tertentu.